Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan All England 2024, pemain perseorangan negara Lee Zijia berjaya menewaskan cabaran wakil Jepun Kodai Naroka yang juga pilihan ke-6 kejohanan untuk mara ke pusingan 16 terbaik. Pada set pertama, pemain di ranking ke-10 dunia itu tampil garang apabila berjaya menjarakkan 5 mata terhadap Naroka sebelum menang 21-12. Bersambung set kedua, kedua-dua pemain mempamerkan aksi seimbang apabila saling bertukar mata sehingga mata ke-11. Namun, kawalan gelanggang dipamerkan Zijia memberikan kelebihan buatnya untuk menang 21-19. Keputusan itu sekaligus memberi kelegaan kepada Zijia yang cuba bangkit memperbaiki prestasinya pada kejohanan antarabangsa. Selepas ini, Zijia akan bertemu wakil dari Singapura, Loh Kian Yew. Turut mara beregu campuran Chen Tangji To Iwei. Mereka terpaksa berhempas pulas sebelum menewaskan pasangan Thailand Sapsiri Teratarachai dan Dechapo Povaranukroh 2-1. Gandingan negara bermula baik dengan menguasai set permulaan 21-14. Bagaimanapun, beregu Thailand itu tampil bangkit di set kedua dengan 21-12. Enggan tewas, Tangji Iwei kembali mencari rentak untuk menang di set penentuan dengan keputusan 21-15. Menanti mereka di pusingan seterusnya, Tang Chun Man dan Se Ying Sweat dari Hong Kong. Kementerian Belia dan Sukan KBS menyerahkan keputusan berkenaan menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026 sepenuhnya kepada Kabinet. Menterinya Hannah Yeoh berkata keputusan itu dijangka akan diputuskan Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Menurut Hannah, ketika ini pihaknya sedang menyediakan kertas Kabinet meliputi hasil kajian mengenai pelbagai aspek penganjuran sukan itu. Kita sedang melakukan kajian di peringkat Kementerian Belia dan Sukan dan kita akan serahkan semua hasil kajian kita kepada Jemaah Menteri untuk satu keputusan. Itu kita kena tunggu dulu. Ada banyak faktor yang perlu dilihat dan diteliti. Jadi saya tak boleh komen pasal kewangan sahajalah. Kita tunggu ya. Sudah almost ready already. Kita tunggu. Okey? Terima kasih ya. Thank you. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Wanita KBS di Universiti Tenaga Nasional Unitan Kajang. Penganjuran Sukan Commonwealth 2026 masih menjadi tanda tanya selepas Australia menarik diri pada Julai tahun lalu. Dalam perkembangan lain, Hannah memaklumkan KBS memberi peruntukan sebanyak RM30,000 kepada Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM bagi menjaga kebajikan ahli dan keluarga persatuan itu. Menurutnya, kaedah penyaluran dana berkenaan diserahkan sepenuhnya kepada kepimpinan SAM. Hari ini juga saya telah mengumumkan 30,000 grant untuk Persatuan Penulis-Penulis Sukan untuk tujuan khas ini untuk penulis-penulis yang memerlukan bantuan untuk kebajikan. Saya terpulang kepada SAM untuk agihkan cara yang mereka fikirkan sesuai kepada ahli yang memerlukanlah. Sementara itu, Presiden SAM Norris Madi Abdul Manap optimis akan menggunakan dana itu sebaiknya pada bulan Ramadan ini. Mengenai bantuan RM30,000 yang diumumkan sesuai dengan kehadiran Ramadan itu, seperti biasa, kebetulan nama program kita pun SAM Prihatin dan insya-Allah akan diteruskan pada tahun ini untuk memberi bantuan kepada ahli-ahli dan juga bekas wartawan-wartawan sukan yang memerlukan. Pelumba negara Sharifuddin Azman atau lebih dikenali sebagai Damok bakal menyertai perlumbaan kejuaraan motosikal Asia ARRC musim ini. Perkara itu disahkan pasukannya Idemitsu Bunseo Honda BSH Racing Team. Ia sekaligus menjawab teka-teki nasib pelumba negara itu yang tidak lagi beraksi dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP bagi kelas Moto3. Damo akan beraksi dalam kelas AP 250cc bersama rakan sepasukan Muhammad Irfan Haikal. Sementara itu, Muhammad Zakwan Zaidi terus diberi kepercayaan beraksi dalam kelas perdana ASB 1000 bersama jentera baharu Honda CBR 1000 RRR 2024.
Manakala Muhammad Helmi Azman dan Azrai Hakim Anwar bakal beraksi dalam kelas SS600cc bersama jentera Honda CBR. Pusingan pembukaan ARRC berlangsung pada 15 hingga 17 Mac di Lita Antarabangsa Chang, Thailand. Pengarah urusan BSH Mitsuharu Funase memaklumkan pihaknya meletakkan sasaran tinggi bagi memburu pelbagai kejayaan sekaligus menjadikan 2024 sebagai tahun kejayaan pasukan itu. Skuad memanah para kebangsaan bakal berkampung selama 16 hari di Australia bermula 24 Mac bagi menjalani kem latihan pada kejohanan Grand Prix GP para Oceania 2024 di Sydney. Ketua Jurulatih Skuad Memanah Para Negara Marzuki Zakaria berkata pihaknya menerima jemputan dari Persatuan Memanah Kebangsaan Australia untuk menyertai kem latihan bersama atlet mereka. Ia diikuti kejohanan yang dijadual berlangsung dari 1 hingga 8 April ini. Kem latihan ini merupakan peluang bagi atlet yang layak ke Sukan Paralimpik 2024 menimba pengalaman serta medan persediaan mereka. 3 pemanah yang melayakkan diri ke Paris 2024 ialah bekas juara dunia 2019 S. Suresh bagi acara recurve lelaki, atlet wanita terbaik Tamasha para Sukma 2022 Nur Janaton Abdul Jalil bagi kompaun wanita dan G. Danashen bagi kompaun lelaki. Menjelang kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2024 pada Mei depan di Stadium Titi Wangsa, penonton bakal dikenakan tiket RM10. Presiden Sepak Takraw Malaysia PSM Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata kadar tiket berkenaan adalah berpatutan. Beliau berkata kapasiti stadium yang kecil mewajarkan pihaknya mengenakan tiket. Kita akan kenakan tiket, insyaAllah. Paling minimum lah. Sebelum ni kita buat free, tapi kali kita ada tiket. Sebab kapasiti stadium itu pun tak besar sangat. Jadi memang limited untuk penonton-penonton datang ke stadium. Tapi setelah kita bermusyawarah, kita ambil keputusan kita kenakan tiket yang minimum untuk penonton masuk ke stadium. Piala Dunia Sepak Takraw 2024 berlangsung bermula 17 hingga 27 Mei dengan majlis undian rasminya akan diadakan pada Minggu ketiga Syawal. Sebanyak 21 negara akan beraksi dalam kejohanan itu. Bola sepak Liga Juara-Juara, Arsenal menamatkan badi 14 tahun ke suku akhir. The Gunners berjaya mengatasi Porto 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat dengan agregat 1-1. Kali terakhir Arsenal melangkah ke suku akhir adalah pada 2010. Dalam aksi di Stadium Emirates, penjaga gol David Raya muncul watak utama apabila berjaya menyelamatkan 2 sepakan penalti diledak Wendell dan Galeno. Manakala tuan rumah pula berjaya menyumbat keempat-empat jaringan yang disempurnakan Martin Odegaard, Kai Havertz, Bukayo Saka dan Declan Rice. Pengendali Arsenal, Mikel Arteta cukup gembira dapat menembusi suku akhir liga kerana ia telah lama dinanti pasukan dan mengakui betapa sukarnya untuk mereka berbuat demikian. Perkembangan Liga Perdana Inggeris, bekas pengarah sukan Michael Edwards kembali ke Liverpool sebagai ketua eksekutif bola sepak adalah berita baik untuk kelab itu. Perkara itu turut disokong pengurus Liverpool Jurgen Klopp. Edwards pernah bertugas bersama Klopp ketika Liverpool memenangi Liga Juara-Juara pada 2019 dan gelaran Liga Perdana pada tahun berikutnya. Sementara itu, Liverpool bakal menerima kunjungan Sparta Prague dalam perlawanan kedua pusingan 16 terakhir Liga Eropah pada Khamis dengan mendahului 5-1. Selepas perlawanan itu, skuad kendalian Klopp itu akan melawat Manchester United untuk pertembungan suku akhir Piala FA pada Ahad. Menurut Klopp, penyerangnya Mohamed Salah yang turun dari bangku simpanan dalam 2 perlawanan terakhir selepas pulih daripada kecederaan hamstring bersedia untuk aksi pertamanya sejak Februari lepas. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua dan selamat berpuasa.